Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak penganjur Kolokium Siswaza dan Prasiswaza Pengajian Arab dan Tamadun Islam IKOS Parti 3.02021. Nama saya Rahimah binti Abdul Rahman, pensyarah di Jabatan Bahasa Arab, Pusat Bahasa dan Pengajian Asasi, Universiti Sultan Azlan Shah. InsyaAllah, saya akan mengupas sebuah tajuk berkenaan kesalahan sintaksis dan morfologi bahasa Arab dalam pemberian nama masyarakat Melayu. Peribahasa Melayu mengatakan harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jadi, letaklah nama anak dengan maksud yang baik supaya si kecil membesar dengan akhlak yang terpuji seiring dengan makna namanya. Malahan, saranan meletakkan nama yang mempunyai maksud yang baik juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma' abaikum fahassinu asma'akum. Yang bermaksud, sesungguhnya kamu akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapa kamu, maka perelokkanlah nama kamu. Maka dari hadis ini kita memahami bahawa sunat untuk kita menamakan anak dengan nama yang mempunyai maksud yang baik. Kedatangan pedagang-pedagang Arab yang membawa ajaran Islam ke tanah Melayu memberi impak yang tinggi dalam pelbagai aspek kehidupan orang Melayu, terutamanya kesedaran memberikan nama yang mempunyai konotasi yang baik dari sudut hubungannya dengan agama Islam. Hal ini kerana ibu bapa mengharapkan anak-anak mereka hidup dengan nama yang membawa nilai kepewiraan, harga diri dan nilai-nilai yang baik. Sebagai contoh, mereka menamakan anak lelaki dengan Omar dengan harapan anak tersebut akan menjadi seorang yang gagah perkasa dan menjadi pemimpin yang hebat seperti mana Umar Al-Khattab. Maka mereka juga menamakan anak perempuan mereka dengan Siti Khadijah dengan harapan bahawa anak mereka akan mewarisi, akan memiliki kepribadian seperti mana Siti Khadijah. Sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut kesalahan sintaksis dan morfologi bahasa Arab dalam pemberian nama masyarakat Melayu, mari kita lihat beberapa pola nama masyarakat Melayu yang terdapat di Malaysia. Yang pertama, pola nama keturunan yang mana bermula dengan perkataan Said, Sharifah, Wan, Nik, Tengku dan sebagainya. Sebagai contoh, Said Mustafa, Sharifah Aini, Wan Muhammad. Dan pola nama yang kedua adalah pola nama moden yang mana ibu bapa menggabungkan nama mereka untuk membentuk nama anak-anak mereka. Sebagai contoh, nama bapa Iskandar, manakala nama ibu Farah. Maka gabungan daripada Iskandar dan Farah akan membentuk nama anak seperti Isfar. Dan pola nama yang ketiga iaitu pola nama campuran. Pembentukan nama anak daripada gabungan bahasa Melayu dan Arab atau sebaliknya. Sebagai contoh, salah satu nama yang saya petik daripada salah satu website himpunan nama-nama dalam Islam yang mana nama tersebut adalah An-Nisa Kasturi Naim. Gabungan bahasa Arab dan bahasa Melayu. An-Nisa bahasa Arab, Kasturi bahasa Melayu, Naim bahasa Arab, yang mana memberi maksud anak perempuan penghuni syurga yang harum bagai bunga kasturi. Maka ini adalah antara contoh pola nama campuran yang terdapat dalam masyarakat Melayu. Dan pola nama yang terakhir iaitu pola nama pinjaman langsung daripada perkataan-perkataan yang disebut dalam Al-Quran tanpa mengambil kira kedudukan perkataan dalam ayat. Sebagai contoh, perkataan Khalisah tetapi diguna pakai sebagai Khalisa yang terdapat dalam surah Sad ayat 46 yang membawa maksud tingkah laku yang suci tanpa kecacatan. Kemudian nama yang kedua seperti Ilmi dalam surah Al-Baqarah ayat 47 yang mana masyarakat kita mengambil tanpa melihat kepada penggunaan perkataan itu sendiri adakah sesuai untuk dijadikan nama orang ataupun tidak.
Bahasa dan masyarakat tidak dapat dipisahkan kerana nama adalah salah satu kaedah bahasa yang paling banyak digunakan dalam masyarakat untuk membentuk identiti seseorang. Seperti mana yang disebut oleh Ibnu Jini bahawa bahasa adalah bunyi yang diungkapkan oleh setiap kaum untuk menyatakan tujuannya. Masyarakat Melayu Islam sangat gemar menamakan anak mereka dengan menggunakan bahasa Arab. Walau bagaimanapun, kadang-kadang nama itu bukan sahaja tidak menepati tata bahasa yang betul, tetapi juga mempunyai makna yang salah dari perspektif Islam. Terdapat beberapa kesalahan sintaksis dan morfologi yang saya perhatikan penyalahgunaannya sangat ketara dalam masyarakat Melayu. Yang pertama, kesalahan penggunaan jantina, maskulin dan feminin, dan begitu juga dari sudut bilangan tunggal dan jamak. Sebagai contoh, penggunaan nama lelaki pada jantina perempuan dan nama perempuan pada jantina lelaki, seperti Hani, Maisarah, Hayyan, Aidan, Nuha, yang mana nama-nama tersebut dalam bahasa Arab merujuk kepada jantina lelaki. Tetapi Hani, Maisarah, Nuha, Aidan digunakan dalam masyarakat Melayu untuk merujuk kepada jantina perempuan. Dan seterusnya, penggunaan tak marbutah, yang mana penggunaan tak marbutah disalahartikan oleh masyarakat Melayu bahawa perkataan yang diakhiri dengan AH adalah merujuk kepada perempuan, seperti Maisarah. Dan penggunaan perkataan dari sudut tunggal atau jamak yang hanya merujuk kepada satu individu, seperti Syakirin, Muslihin, Nisa. Syakirin, orang-orang yang bersyukur. Muslihin juga dalam bentuk jamak. Nisa juga dalam bentuk jamak. Sedangkan perkataan-perkataan ini merujuk kepada satu individu sahaja. Dan kesalahan yang kedua adalah kesalahan penggunaan kata ganti nama diri, dhamir. Okey, perkataan kata ganti nama diri terikat, dhamir muttasil di hujung nama adalah sangat ketara. Seperti Rizki, Irdina, Hakimi, Imani, Amalina, Badri, Najmi, yang mana membawa maksud ku, kami di hujung perkataan, dan perkataan tersebut tidak melambangkan peribadi manusia, seperti rezeki, rezekiku. Sepatutnya perkataan yang membawa maksud pemberi rezeki adalah Abdul Razak. Kemudian Erdina, yang membawa maksud kehormatan kami. Sedangkan yang dimaksudkan adalah orang yang memelihara kehormatan diri. Maka perkataan yang lebih sesuai adalah Afifah. Dan kesalahan yang ketiga adalah kesalahan penggunaan frasa, iaitu idhafah dan sifah. Penyalahgunaan frasa kata majmu' idhafah dari sudut penggabungan nama. Masyarakat Melayu gemar menggabungkan beberapa patah perkataan untuk membentuk nama tanpa mengambil kira pembentukan perkataan tersebut salah dari sudut bahasa Arab. Sebagai contoh, Mawaddah Riyad Aish, gabungan untuk perempuan. Afif Ahwal Sa'id, gabungan untuk lelaki. Umar Lutfi Rizqullah, ini adalah gabungan untuk nama lelaki yang biasa digunakan oleh masyarakat Melayu tanpa mengambil kira kesalahan yang terdapat dalam bahasa Arab. Dan penggunaan kata adjektif sifah yang tidak tepat, seperti na'at man'ut yang tidak digunakan secara mengikut tertib. Akilah Maryam, yang sepatutnya Maryam Akilah. Wasim Haris, sepatutnya Haris Wasim. Berikut adalah beberapa kesalahan morfologi yang sangat ketara penyalahgunaannya dalam kalangan masyarakat Melayu. Yang pertama, kesalahan penggunaan ya nisbah, yang mana timbul
kekeliruan antara penggunaan ya mutakallim dan ya nisbah, seperti perkataan rezeki dan Bukhari yang mana diakhiri dengan huruf I di hujung nama. Tetapi rezeki dalam bahasa Arab merujuk kepada ya mutakallim, manakala Bukhari merujuk kepada ya nisbah. Penggunaan ya nisbah tidak sesuai dalam pemberian nama masyarakat Melayu kerana ya nisbah digunakan untuk dinisbahkan kepada sesuatu tempat. Sebagai contoh, Bukhari dinamakan sebagai Imam Bukhari dengan merujuk kepada tempat asalnya iaitu Bukhara. Dan kesalahan yang kedua iaitu kesalahan pembentukan struktur perkataan, mushtaqat yang salah. Pembentukan nama seseorang daripada sudut perkataan Arab itu dengan menggunakan struktur yang salah, maka akan menjurus kepada kesalahan pada maksud. Seperti afham, daripada perkataan fahima. Fahima ismul fa'il fahim, ataupun dinisbahkan kepada orang yang memahami, fahmi. Yang diguna pakai dalam masyarakat Melayu adalah afham. Saya memahami, maka dia tidak menjurus kepada individu tersebut tetapi lebih kepada perbuatan saya memahami. Dan perkataan yang kedua iaitu khalis, mukhlis. Yang dimaksudkan adalah orang yang ikhlas iaitu mukhlis. Walaupun perkataan khalis dan mukhlis datang daripada kata dasar yang sama, khalasa, tetapi atas wazan yang berlainan, maka maksud perkataan tersebut akan menjadi satu maksud yang berlainan. Dan yang ketiga adalah perkataan ilmi, yang mana disalahartikan sebagai anak perempuan yang memiliki ilmu. Tetapi dalam bahasa Arab, ilmi adalah ilmuku, ilmu pengetahuanku. Jadi perkataan tersebut tidak menggunakan struktur ataupun mushtaqat yang betul. Dan yang ketiga adalah kesalahan penggunaan baris dan huruf pada perkataan. Pengubahsuaian pada baris perkataan tanpa merujuk pada asal usul perkataan tersebut, seperti arfan. Pada bahasa Arab, irfan. Akramah sebetulnya ikramah. Dan perkataan hafaz sebetulnya adalah huffaz. Dapat saya rumuskan bahawa kesalahan sintaksis bahasa Arab dalam pemberian nama masyarakat Melayu banyak terjadi kerana penggabungan beberapa patah perkataan tanpa merujuk kepada kaedah bahasa Arab dan maksud sebenar perkataan. Dan begitu juga dengan kesalahan morfologi yang mana berlaku kerana pengubahsuaian perkataan untuk disepadankan dengan susunan nama keluarga dan sebagainya dari sudut baris dan huruf. Kesimpulannya, pemberian nama anak perlulah mempunyai maksud yang baik dan memberi kesan pada kepribadian empunya nama tersebut. Justeru itu, proses pemilihan nama berasaskan bahasa Arab perlu dititik beratkan dari sudut pemilihan perkataan yang memberi maksud yang betul dan tepat. Oleh itu, ibu bapa disarankan untuk mempelajari asas bahasa Arab dan tidak terlalu bergantung kepada buku himpunan nama-nama anak atau laman-laman sesawang yang menyediakan himpunan nama-nama anak tanpa diketahui sama ada perkataan tersebut menggunakan bahasa Arab yang betul ataupun tidak, sama ada perkataan tersebut sesuai diguna pakai untuk membentuk nama anak ataupun sekadar perkataan biasa. Aktafi bihadzal qadar. Syukran ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.